Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan selamanya, marilah kita memanjat kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dapat kita berkumpul lagi untuk siri yang seterusnya secara maya dalam program Kuliah Fiqh Wanita bagi siri yang ke-6, yang pada kali ini kita akan menyambung semula tajuk berkaitan perkara-perkara yang diharamkan semasa haid. InsyaAllah. Untuk makluman hadirin-hadirat sekalian, program Kuliah Fiqh Wanita ini merupakan yang siri yang pertama lah untuk tahun 2022 ini, yang mana sebelum ni kita ada mengadakannya pada tahun lepas, dan seterusnya kita akan menyambung lah untuk tahun yang berikutnya, tahun ini, insyaAllah. Jutaan terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita, yang saya lihat di sini ada dalam beberapa orang. So insyaAllah akan bertambah lagi pakat-pakat share, pakat-pakat share pada sahabat-sahabat lain untuk sama-sama mendapat ilmu, tak kira lah kepada para wanita ataupun kepada para kaum Adam, untuk memberi kefahaman lagi kepada pasangan-pasangan kita ke, pada adik-adik kita ke, berikutnya. Bagi tujuan jam latihan khususnya kepada warga UMK, tuan-puan boleh mengisinya di borang pengesahan kehadiran yang akan nanti pihak admin kita akan share di ruangan chat, insyaAllah. Baiklah, sebelum kita mulakan program Kuliah Fiqh Wanita kita, adalah mulanya kita bersama-sama membacakan umul kitab. Moga-moga majlis ilmu kita ini diberkati Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, bagi pihak majlis, saya mengalu-alukan ceramah kita iaitu Ustazah Dr. Nurul Iman binti Haji Muazzin untuk menyampaikan kuliahnya. Dipersilakan, Doktor. Ya, terima kasih kepada moderator Ustazah Ainul Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar, para penonton yang dikasihi Allah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Islam kerana masih memberi kepercayaan kepada saya menjadi pembimbing kepada kuliah Fiqh Wanita kita ini. Okey, di mana kita dah berada pada siri yang ke-6. Okey, walaupun ianya siri yang pertama pada tahun ini, tapi kita dah kuliah kita itu berjalan sebanyak, kalau campur pada hari ini, yang ke-6. Okey, maknanya tajuk kita tu dah jauh lah. Daripada siri pertama tu dengan takrifnya dan sebagainya, sekarang kita dah masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Okey, dan perkara-perkara yang diharamkan ketika haid ini telah saya jelaskan pada sesi lepas. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, ada 11 perkara yang diharamkan ketika seorang wanita itu kedatangan haid ataupun nifas, ataupun berada dalam hadas besar. Okey. Okey, pada perkara yang 4 pertama, solat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf, itu dia sama diharamkan kepada orang yang berhadas kecil, maknanya orang yang tidak ada wuduk. Okey, di mana orang tak ada wuduk, kalau dia menunaikan solat tanpa wuduk, maka dia tidak sah. Begitu dengan tawaf. Okey, orang yang tidak ada wuduk juga tidak boleh menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Okey, kemudian 2 perkara, okey, berada di dalam masjid dan membaca Al-Quran, itu sama seperti orang yang berjunub, maknanya sama orang yang kedatangan haid itu haram, sama seperti orang yang berjunub, pada 6 perkara yang pertama ini. Tetapi orang yang wanita yang kedatangan haid ini ada 5 perkara tambahan, iaitu puasa, talak, melintasi di dalam masjid, bersetubuh dan bersuci.
Okey, pada siri yang lepas kita telah bahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat dan tawaf. Okey, apa jadi kalau seseorang wanita itu kedatangan haid dan hukumnya ataupun kaitannya dengan solat. Okey, contohnya kalau dia bersih, okey, 5 minit lagi nak habis waktu, adakah dia perlu qada dan sebagainya, semuanya kita dah jelaskan pada siri yang lepas. Begitu dengan tawaf, okey, apabila seseorang wanita itu kedatangan haid dan dia tidak sempat melakukan tawaf wada contohnya. Okey, itu semua dah dibahaskan pada siri yang lepas. Jadi pada siri yang kali ini, okey, saya akan teruskan dengan perbahasan mengenai dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mushaf Al-Quran. Okey, apa hubungan wanita yang kedatangan haid, okey, dan juga nifas, okey, dengan mushaf Al-Quran. Okey, dalam perkara ini fuqaha kita, okey, dia membahaskan 3 perkara utama. Okey, mungkin ada perbahasan lain yang berkaitan dengan mushaf, tetapi ini 3 perkara ini adalah perkara yang dibincangkanlah, perkara utama yang dibincangkan oleh para fuqaha kita. Antaranya ialah memegang mushaf Al-Quran. Adakah wanita yang kedatangan haid boleh pegang mushaf Al-Quran? Okey. Sekiranya haram contohnya, adakah di situ ada kelonggaran dan sebagainya, semua kita akan lihatlah dalam perbincangan ini. Okey, kemudian ada perbincangan tentang membawa mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Okey. Yang pertama, okay, isu yang pertama ialah isu berkenaan dengan memegang Al-Quran. Okay, sebelum saya menjelaskan apa hukum wanita haid ini, pegang Al-Quran, adakah ia haram dan sebagainya, kita kena bezakan dulu antara mushaf dengan tafsir dan terjemahan Al-Quran. Kerana apabila ada perbezaan di situ, sudah tentulah ada perbezaan hukum. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mushaf? Okey, mushaf dari sudut bahasa dia datang dari perkataan sahifah ataupun sahaif ataupun suhuf. Okey, so, semua ini dia merujuk kepada kulit ataupun lembaran ataupun kertas yang ditulis ke atasnya ayat-ayat Al-Quran. Okey, itu dari sudut bahasa. Manakala daripada sudut istilah pula, okey, al-mushaf ini dia merujuk kepada kumpulan lembaran yang memuat kan tulisan seluruh Al-Quran daripada Al-Fatihah hingga An-Nas. Itu kita panggil al-mushaf. Okey, ataupun sebahagian saja. Maknanya kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai hizib. Okey, ataupun apa tu, kalau ada kan yang terbitan Al-Quran yang dia memisahkan antara juzuk 1 satu buku, juzuk 2 satu buku, juzuk 3 juzuk amal dan sebagainya, untuk memudahkan anak-anak belajar baca Al-Quran kan, jadi dia disusun siap-siap juzuk 1 satu buku dan sebagainya. Itu pun dianggap sebagai mushaf Al-Quran ya. Dan ada juga pendapat daripada Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Nihayah Azim. Dia kata setiap benda yang ditulis padanya sesuatu daripada Al-Quran dengan tujuan pembelajaran. Okey, tujuan pembelajaran kat sini maksudnya tujuan untuk dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Okey. Setiap benda itu ditulis Al-Quran, sama ada kayu ke, dinding ke, papan ke, pun dianggap sebagai mushaf. Okey, tapi kalau ditulis ayat Al-Quran itu dengan tujuan lain, bukan pembelajaran, maknanya tujuan letak dalam frame untuk perhiasan, ataupun untuk kalau dalam kedai kan ada selalu ayat Al-Quran dengan tujuan untuk tabarruk, mengambil berkat, itu bukan dianggap sebagai tujuan pembelajaran, maka ia bukan dianggap sebagai mushaf. Okey, mushaf ini apa sahaja benda yang kita tulis Al-Quran untuk tujuan membaca Al-Quran, maka ianya adalah mushaf. Jadi perkara mushaf ini, apa hukumnya? Orang yang kedatangan haid, adakah ianya boleh memegang Al-Quran ataupun tidak? Okey, menurut kesepakatan fuqaha, kalau kita sebut sepakat tu maknanya keempat-empat mazhab lah. Okey, hukum memegang Al-Quran bagi orang yang kedatangan haid dan nifas ialah haram hukumnya. Okey, berdasarkan dalil-dalil, antaranya ialah dalil daripada surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Okey, yang bermaksud tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci.
Dan ayat Al-Quran ini disokong oleh hadis Nabi, hadis sahih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tabrani dan ramai lagi yang meriwayatkan hadis ni, yang berbunyi la yamassu Al-Quran illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maknanya di sini dalil-dalil ini menyokong kuatnya mengatakan bahawa orang-orang yang kedatangan haid dan nifas itu haram baginya untuk memegang mushaf Al-Quran. Okey, itu dalam bab mushaf. Kemudian bagi tafsir dan terjemahan Al-Quran pula, apa yang dimaksudkan dengan tafsir? Apa yang dimaksudkan dengan terjemahan? Okey, tafsir Al-Quran ialah kitab yang mengandungi penjelasan mengenai makna Al-Quran, menjelaskan kandungan sama ada dengan bahasa Arab itu sendiri ataupun bahasa ibunda yang lain. Okey, tafsir Al-Quran saya pasti semua dah familiar lah dengan tafsir Al-Quran, di mana tafsir tujuannya ialah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Okey, sama ada dalam bahasa Arab itu sendiri ataupun bahasa kita. Okey, contohnya tafsir At-Tabari, tafsir Qutubi kalau dalam bahasa Melayu, tafsir Hamka, tafsir Tuk Guru Ni Aziz kan ada tafsir dia. Itu tafsir. Jadi dia punya tujuan ataupun manfaat dia ialah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kalau terjemahan pula ialah ayat-ayat Al-Quran itu diterjemahkan daripada bahasa Arab. Mungkin orang-orang macam kita yang Melayu ni tidak memahami ayat bahasa Arab. Jadi terjemahan Al-Quran ini berperanan memberi kefahaman dalam bahasa ibunda kita lah ayat-ayat Al-Quran tersebut. Okey, itu yang dimaksud dengan terjemahan Al-Quran. Jadi dalam perkara tafsir dan terjemahan Al-Quran ini, apa hukumnya wanita yang haid ataupun nifas ini memegangnya? Okey, hukumnya adalah dibolehkannya bagi menyentuh, membawa dan mengulang kaji tafsir ataupun terjemahan Al-Quran yang mana padanya terdapat ayat-ayat Al-Quran meskipun dalam keadaan yang berhadas, sama ada kecil ataupun besar. Okay, dalilnya ialah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yang di mana maksudnya dan dibolehkan menyentuh kitab-kitab tafsir, fiqh, risalah-risalah yang lain sekiranya terdapat padanya ayat-ayat daripada Al-Quran yang berdalilkan bahawa Nabi Muhammad pernah menulis surat kepada Maharaja Rom dan pada surat tersebut terdapat ayat Al-Quran kerana ia tidak dinamakan dengan mushaf, dan tidak sabit keharaman padanya. Maka di sini kita nampak bahawa mushaf dengan tafsir hukumnya berbezalah. Mushaf memang haram menurut kesepakatan fuqaha, manakala tafsir dan terjemahan diharuskan untuk wanita yang haid memegangnya. Dan dalil akli yang lain mengatakan bahawa memegang tafsir ini dibolehkan kerana sasaran kitab tafsir dan kitab terjemahan adalah makna-makna Al-Quran. Penjelasan, terjemahan dan seumpamanya, bukan untuk membaca Al-Quran. Sebab macam saya sebut tadi, tujuan tafsir dan terjemah untuk kita memahami Al-Quran. Bukan untuk membaca sebagaimana mushaf kan, membaca nak dapatkan pahala membaca dan sebagainya. Itu bukanlah. Jadi maknanya dibolehkan untuk memegang tafsir dan terjemahan. Jadi kesimpulannya dibolehkanlah bagi mereka yang berhadas kecil ataupun besar tu menyentuh dan membawa tafsir Al-Quran, begitu juga untuk mengulang kajinya. Namun mestilah tafsir dan terjemahan itu melebihi kandungan Al-Quran, dan pendapat ini juga sesuai dengan pendapat yang sahih di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Di sini saya mendatangkan satu isu semasa lah, sebab sekarang kita dah ada pelbagai bentuk mushaf. Mushaf, aplikasi mushaf dalam aplikasi telefon, internet dan semua dan sebagainya lah, dalam bentuk elektronik. Bagaimana hukumnya? Adakah sama sebagaimana mushaf yang hakiki itu ataupun tidak? Menurut ilmuwan Islam contemporary, kebanyakan mereka mengharuskan memegang, menyentuh dan membaca Al-Quran yang menyentuh telefon yang ada aplikasi mushaf Al-Quran,
bagi mereka yang berhadas kerana aplikasi Al-Quran tidak dihukumkan sebagai mushaf kerana ianya hanya tulisan yang dipaparkan melalui skrin dan kemudiannya hilang, bahkan tidak kekal dan berbeza dengan mushaf Al-Quran yang hakiki. Okey, maknanya telefon ini dia bukan membawa maksud mushaf yang hakiki. Sebab apa yang dipaparkan melalui skrin itu hanyalah bayangan. Buktinya ialah kalau kita pecahkan telefon tersebut, kita takkan jumpa mushaf tersebut. Yang timbul tu hanyalah bayangan. Sebab sekarang kan dah pelbagai teknologi LCD, jadi dia memancarkan bayangan tulisan tersebut. Jadi dia tidak membawa maksud mushaf Al-Quran yang hakiki, dan dia masih telefon, dan orang yang tidak ada wudu, orang yang berhadas besar, orang yang haid, nifas dan sebagainya boleh pegang kerana dia memegang telefon. Bukan memegang mushaf. Cuma sebagai langkah kita berjaga-jaga, ihtiyat, berjaga-jaga dan untuk menjaga adab kita terhadap Al-Quran, kita masih ada perkara-perkara yang kita perlu jaga. Antaranya ialah walaupun fuqaha kita ni mengharuskan memegang Al-Quran tadi, kita ada perkara yang kita perlu jaga, iaitu kita dinasihatkanlah supaya tidak menyentuh skrin secara langsung sekiranya mushaf Al-Quran itu dipaparkan di skrin. Bagi yang tidak ada wuduk lah, kalau misalnya keluar daripada skrin tu mushaf Al-Quran, maka kita tidak bolehlah dinasihatkan untuk tidak menyentuh skrin tu secara langsung lah. Kemudian itu bagi orang yang tidak berwuduk. Bagi orang yang wanita yang haid ataupun nifas, dia dinasihatkan beralih kepada aplikasi tafsir ataupun terjemahan Al-Quran. Di mana perkataan tafsir ataupun terjemahan itu lebih banyak daripada perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah untuk memudahkan wanita tersebut scroll. Kalau mushaf ni walaupun ianya hanyalah bayangan, bayangan teks ayat Al-Quran, tapi kita masih perlu menjaga adab-adab terhadap Al-Quran. Contohnya lah, kalau saya bagi contoh. Misalnya gambar orang yang kita paling sanjungnya, ibu bapa lah contohnya, dipaparkan di dinding melalui LCD. Adakah kerana dia hanyalah bayangan, kita boleh buat apa saja terhadap gambar tersebut? Adakah kita boleh conteng gambar mak ayah kita ataupun gambar sultan lah dipancarkan di dinding? Boleh tak kita nak conteng ke, nak tunjuk isyarat yang tak senonoh ke? Tak boleh kan? Apatah lagi dengan ayat-ayat Al-Quran walaupun ia hanyalah bayangan. Ia hanyalah bayangan, maka kita perlulah menjaga adab-adab kita terhadap ayat Quran tersebut. Maka sebab itulah saya sebutkan bahawa kita jangan menyentuh skrin apabila dipaparkan mushaf Al-Quran. Begitu juga dengan wanita yang ada yang kedatangan haid dan nifas ini, supaya beralih kepada aplikasi tafsir ataupun terjemahan, memudahkan dia untuk scroll, tidak pegang secara langsung ayat-ayat Al-Quran tersebut, dan tidak membuka aplikasi mushaf ataupun tafsir terjemahan Al-Quran sekiranya ia ingin masuk tandas dan sebagainya. Walaupun telefon tersebut boleh dibawa masuk tandas, tetapi kita kena pastikan mushaf tadi, tafsir tadi tidak dipaparkan, tak nampak dekat skrin itulah, kita tutuplah. Tutup baru masuk ke tandas. Itu antara adab-adab bermuamalat dengan aplikasi mushaf dan terjemahan Al-Quran lah. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah membawa mushaf. Kalau memegang Al-Quran pun diharamkan, apatah lagi membawa mushaf secara direct. Secara direct dari satu tempat ke satu tempat, tak bolehlah memegang. Tetapi dalam perkara ini, apa yang dibahaskan oleh fuqaha kita ialah membawa mushaf secara tergantung, ataupun mempunyai pelapik ataupun bekas yang terpisah dan tidak melekat secara langsung dengan Al-Quran. Tetapi kalau pelapik ke apa ke memang melekat pada al-mushaf, itu dianggap sebagai tak bolehlah sebab ianya dalam perkara memegang, menyentuh, jadi ianya tidak boleh. Tetapi
dalam perkara membawa mushaf secara tergantung. Contohnya membawa Al-Quran dalam beg ataupun dalam kotak ataupun dalam file besar masukkan Al-Quran. Itu yang dibahasakan oleh fuqaha. Jadi ada dua pendapat dekat sini. Okey, mazhab Hanafi dan Hambali. Okey, bagi mereka tidak mengapa orang yang berhadas, tidak kiralah kecil ataupun besar, membawa mushaf Al-Quran di dalam bekas seperti beg, bakul, kotak, fail dan seumpamanya. Okey, jadi mazhab ini bagi mereka maknanya tidak mengapalah. Okey, tetapi bagi mazhab Malik dan Syafi'i, mereka agak tegaslah dalam perkara ini, di mana mereka tidak mengharuskan orang yang berhadas membawa mushaf Al-Quran di dalam bekas, seperti beg, kotak dan sebagainya. Tetapi dalam perkara ini mazhab Syafi'i dia lebih menjelaskan secara detail, di mana menurut mazhab ini dia perlu melihat kepada tujuan utama membawa Al-Quran tadi. Sekiranya kita bawa beg tersebut, tujuan kita bawa beg tersebut ialah untuk membawa buku. Tetapi Al-Quran itu hanya mengikuti sahaja di dalam beg tu. Jadi tujuan utama ialah bawa buku. Jadi dalam perkara itu tidak mengapa untuk membawa Al-Quran dalam beg. Tetapi kalau membawa beg dengan tujuan utama membawa Al-Quran, letak dalam beg tu Al-Quran semata-mata. Jadi dalam hal ini bagi mazhab Syafi'i tidak boleh membawa beg yang ada di dalamnya Al-Quran kerana ia dianggap membawa mushaf tadi. Kecuali yang dibawa tu tafsir ataupun terjemahan, sebab ianya lebih ringan berbanding mushaf. Itu perkara yang berkaitan dengan membawa mushaf. Kemudian isu yang ketiga yang dibincangkan dalam perkara yang berkaitan dengan mushaf Al-Quran ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ada dua pendapat dekat sini, mazhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi, di mana mereka mengharamkan wanita yang kedatangan haid ataupun nifas membaca Al-Quran berdasarkan dalil hadis riwayat Ibnu Umar. La yaqra'u al-junubu wala al-haidu syai'an minal Quran. Yang bermaksud orang yang sedang berjunub dan kedatangan haid dilarang membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Walaupun ada yang mengatakan bahawa hadis ini hadis dhaif. Bagi mereka yang mengatakan mereka yang berpendapat bahawa wanita haid boleh membaca Al-Quran, kerana apa? Kerana mereka kata hadis ini hadis dhaif. Tetapi perlu diingatkan bahawa hadis dhaif tidak semestinya boleh ditolak secara sembrono. Jadi pendapat yang kedua, mazhab Malik, hukumnya harus membacanya dengan tujuan mengajar dan belajar. Daripada perbincangan para fuqaha ini, saya merumuskan bahawa hukum membaca Al-Quran bagi orang yang kedatangan haid ini dia tertakluklah kepada beberapa situasi. Sebab kalau kita nak haramkan secara mutlak, sebab setiap orang berbeza situasi, dan hukum hakam situasi yang saya sebutkan ini dia memang tidak terpakai kepada wanita yang berjunub. Kerana apa? Kerana kias wanita yang berjunub dengan wanita haid dalam perkara ini kias yang tak mengena. Kias ma'al farid kita panggil. Kerana apa? Kerana wanita yang berjunub ini dia boleh menghilangkan hadasnya dengan mandi. Maknanya dia boleh hilangkan secara terus. Apabila dia mandi, dia dah boleh pegang Al-Quran, dia boleh baca dan sebagainya. Tetapi wanita yang berhaid dia perlu menunggu satu tempoh, kadang-kadang panjang kan. Kalau orang yang haid selama 15 hari, maknanya dalam 15 hari itulah dia tidak dibolehkan membaca Al-Quran. Jadi maknanya kiaskan wanita yang berjunub dengan wanita haid dalam perkara ini kias yang tak tepatlah. Sebab tu dia kata hukum ni hanya kepada wanita yang haid dan tidak terpakai kepada wanita yang berjunub. Situasi yang pertama kita tengok. Sekiranya wanita yang mengalami haid itu ialah orang awam. Maknanya orang awam dekat sini ialah mereka yang bukan penghafal Al-Quran ataupun pengajar Al-Quran. Dia orang awam biasa. Di sini maknanya dia
dia diharamkanlah membaca Al-Quran secara terang daripada lidahnya yang didengari oleh telinganya. Walaupun ada pendapat mengatakan riwayat hadis tadi la yaqra'u al-junub walal haid syai'an minal Quran itu hadis yang dhaif kerana riwayatnya adalah daripada Ismail bin Ayyash yang meriwayatkan daripada golongan Hijaz, tetapi hadis dhaif ini seperti yang saya sebutkan tidak semestinya boleh ditolak secara sembrono. Sebab ada juga fuqaha yang beramal dengan hadis dhaif. Kemudian fuqaha bersepakat wanita haid boleh membaca potongan ayat Al-Quran dengan niat zikir. Potongan ayat Al-Quran yang sudah kita kenali sebagai zikir, contohnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu daripada ayat Quran. Ataupun subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin rabbana atina fid dunya hasanah, semuanya itu boleh dibaca asalkan dengan niat zikir, maka ianya boleh dibolehkan. Walau bagaimanapun, fuqaha kita mengharuskan orang yang kedatangan haid ini membaca dalam hati, tanpa menggerakkan lidah, ataupun kalau dia nak menggerakkan lidah, dia perlu pastikan tidak didengari oleh telinga wanita itu sendiri. Contohnya wanita tersebut dia dah ada surah-surah lazim yang dia duk baca setiap hari, surah Al-Mulk ke, Al-Dukhan ke, dan sebagainya, maka dia masih boleh mengamalkan surah tersebut tetapi dalam kadar membacanya dalam hati ataupun hanya menggerakkan lidah tanpa kedengaran suara. Dalam hal ini juga wanita tersebut juga bolehlah fuqaha kita mengharuskan wanita untuk mendengarkan Al-Quran kerana dalam hadis ada menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hijri Aisyah wa hiya haid thumma yaqra' al-Quran. Di mana Nabi pernah bersandar di dalam bilik Aisyah yang sedang kedatangan haid, kemudian baginda membacakan Al-Quran. Dan Aisyah mendengarkannya lah. Di situ menunjukkan bahawa wanita haid tidak dilarang untuk mendengar bacaan Al-Quran. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, sekiranya wanita yang kedatangan haid itu merupakan penghafal Al-Quran ataupun penuntut ilmu syariah yang memang melazimi ayat-ayat Al-Quran ini. Penuntut ilmu syariah memang tak dapat larilah daripada belajar dan mengajar Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu, adakah boleh? Jadi di sini disebutkan bahawa dibolehkan membaca secara lisan daripada hafalan. Maknanya untuk mengulang supaya tidak lupa, tidak lupa, ataupun kerana atas faktor ada peperiksaan, ujian dan seumpamanya, kerana kita mengambil berdasarkan kaedah fiqh, ad-darurat tubihu al-mahzurat, di mana kemudaratan itu dia mengharuskan larangan-larangannya. Contohnya kalau dalam kelas saya selalu bagi contoh orang yang tidak mempunyai makanan melainkan daging khinzir. Maka dalam hal ini, bagi menyelamatkan nyawa, dia dibolehkan mengambil daging khinzir, cuma kaedah ini perlulah dikaitkan dengan kaedah yang lain, iaitu ad-darurat tuqaddar biqadariha. Kemudaratan itu dibolehkan dan diukur sesuai dengan kadar kemudaratannya. Mengambil daging khinzir dengan kadar yang tertentu sahaja, kadar yang diperlukan sahaja. Begitu juga dengan bagi penghafal Al-Quran, sekiranya dia memerlukan membaca Al-Quran untuk dia tidak lupa. Jadi dalam kadar itu sahajalah. Ataupun penuntut ilmu syariah yang perlu membaca Al-Quran atas faktor peperiksaan. Contohnya dia perlu masyi, maknanya dia perlu ingat 5 juzuk. Maka dalam kadar 5 juzuk sahajalah. Tapi dalam perkara menghafal hafalan baru, bagaimana hukumnya? Adakah boleh? Dalam hal ini mantan mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri menyimpulkan bahawa menghafal ketika haid adalah dibolehkan jika terdapat keperluan. Contohnya dia perlu menghabiskan silibus. Silibus 5 juzuk, dia baru 3 juzuk contohnya. Jadi dia perlu hafal barulah. Dalam hal ini dia dibolehkan kerana dia ada keperluan.
duluan. Tapi dalam hal ini, Datuk Dr. Zulkifli itu mencadangkan para penghafal beralih kepada mendengar Al-Quran melalui media elektronik seperti CD, radio, YouTube dan seumpamanya. Ini disebutkan dalam Irsyad Al-Fatwa nombor 18 dalam website Pejabat Mufti Wilayah lah. Kalau nak semak. Bagaimana pula dengan menulis Al-Quran? Sebab penghafal Al-Quran ini dia banyak berlatih melalui menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran dibolehkan selagi mana kita tidak menyentuh kertas ataupun papan yang dituliskan ayat Al-Quran tersebut, sebab yang dilarang ialah menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran kan. Jadi tulis tapi jangan sentuh. Kerana menulis seperti mendengar tadi, tidak ada larangan untuk tidak boleh mendengar ataupun menulis Al-Quran. Itu situasi bagi orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian bagi orang yang pengajar Al-Quran ataupun muallimah Al-Quran ataupun muallimah ilmu syariah, dalam hal ini mereka dibolehkan para pengajar Al-Quran dan muallimah ilmu syariah menyebut dan membaca Al-Quran dan kadar untuk mengajarkannya sahaja berdasarkan pendapat mazhab Malik tadi. Begitu juga dengan menulis Al-Quran, wanita yang haid dibolehkan selagi mana tidak menyentuh kertas ataupun papan yang dituliskan ayat Al-Quran tersebut. Itu permasalahan yang berkaitan dengan mushaf. Yang keempat, permasalahan yang berkaitan dengan masjid. Di mana ada dua perbincangan utama di sini, di mana kita membincangkan adakah wanita yang berhaid boleh masuk dan duduk berdiam di dalam masjid. Sama ada kerana nak belajar dan sebagainya. Dan juga perbincangan berkenaan dengan melintas di dalam masjid. Yang pertama ialah masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Hukumnya haram wanita haid untuk masuk dan berdiam di dalam masjid walau dengan tujuan apa sekalipun. Dengan tujuan untuk belajar ke berehat dan sebagainya, wanita haid tidak boleh masuk. Ini adalah pendapat jumhur dan juga pendapat yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dan Keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan beberapa hadis. Dalam Al-Quran ada menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu solat dalam keadaan kamu mabuk sehinggalah kamu mengerti apa yang diucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid. Sedangkan kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu sahaja sehinggalah kamu mandi wajib hatta taghtasilu. Walaupun dalam ayat ini menggunakan perkataan junub, tapi ianya membawa maksud umum. Dan umum ini ia juga merangkumi wanita haid dan nifas, berdasarkan disokong dengan hadis lain, hadis Ummu Salamah yang berbunyi, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarhata hadzal masjid fanada bi'a'la sawtihi innal masjida la yahillu li junubin wala li haidin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke masjid dan menyeru dengan suara yang tinggi, sesungguhnya masjid ni tidak halal bagi seseorang yang sedang dalam junub dan haid. Maknanya jelas menunjukkan bahawa orang yang kedatangan haid, kedatangan nifas, tidak boleh berada di dalam masjid. Begitu juga dengan hadis Aisyah yang berbunyi, fa inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid dan junub. Walaupun ada yang mengatakan bahawa boleh masuk masjid berdasarkan mereka punya pendapat, tetapi pendapat yang dikeluarkan oleh pendapat jumhur
yang dirumuskan oleh Pejabat Mufti Wilayah dalam Al-Kafi nombor 906, mengatakan bahawa pendapat jumhur ini adalah lebih kuat dan rajih. Jadi kita berpegang pada pendapat yang kuat dan rajih, di mana wanita yang berhaid haram untuk masuk ke dalam masjid. Dan kita perlu melihat isu ini dari sudut ta'abbudi. Maknanya ta'abbudi itu maksudnya kita taat kerana ketaatan lah. Tak perlu nak mempertikaikan kenapa tak boleh masuk masjid dan sebagainya. Kita melihat dari sudut ta'abbudi. Kerana taat semata-mata. Jadi dalam hal ini pejabat mufti wilayah itu dia mencadangkan setiap masjid menyediakanlah ruang khusus untuk wanita yang haid ni boleh sama-sama masih boleh menyertailah majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Walaupun syarak tidak membenarkan wanita masuk ke dalam masjid, tetapi kita perlulah ada sedikit pelonggaran dengan menyediakan ruang yang tertentulah untuk mereka. Bagi perkara melintas di dalam masjid, contohnya masuk kerana nak ambil barang ataupun masuk kerana contohnya pintu masuk kat sini, pintu keluar kat sana. Dia terpaksa melintas di dalam masjid. Kalau bagi melintas ini hukumnya harus harus untuk sekadar melintas dengan syarat tidak mengotori masjid. Tapi kalau dia khawatir mengotori masjid, maka ianya tidak bolehlah, haramlah. Tapi kalau dia confident tidak mengotorkan masjid, dia dah pakai siap-siap apa yang perlu, maka dia boleh melintas. Berdasarkan ayat tadi, illa abiri, maknanya sekadar lalu sahaja. Dan juga hadis Aisyah ada menyebutkan bahawa nawalini al-khumrah minal masjid. Nabi Muhammad menyuruh Aisyah untuk mengambilkan selendang untuknya dalam masjid. Kemudian Aisyah mengatakan, ini haidun, saya sedang berhaid. Kemudian Nabi Muhammad kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hayadataki laisat fi yadiki. Maknanya sesungguhnya haid ni bukan dalam tanganmu. Maknanya kita tak boleh nak mengelak. Jadi daripada sini kita faham bahawa Nabi membenarkan Aisyah untuk sekadar mengambil selendang itu, iaitu melintas sahaja. Itu berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan masjid. Kemudian yang kelima, permasalahan haid yang berkaitan dengan puasa. Dalam hal ini, haram hukumnya wanita haid untuk berpuasa dan tidak sah kalau dia tetap berpuasa, sama ada puasa itu wajib ataupun sunat. Di sini kita nampak ada dua hukum. Yang pertama haram. Maknanya wanita yang haid tidak boleh, memang tidak boleh untuk berpuasa. Sekiranya dia berpuasa juga tidak sah. Jadi dua hukum yang dibawa kat sini. Walau apapun, maknanya kalau kedatangan haid, kita perlu tinggalkanlah kewajipan berpuasa, tetapi kewajipan berpuasa itu tetap tidak putus secara mutlak. Maknanya dia perlu mengqadakkan pada hari lain. Berdasarkan hadis Aisyah, "Fanu'maru biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada'i as-salat." Hadis ini jelas menunjukkan bahawa haram berpuasa, tetapi kewajipan puasa tidak gugur secara mutlak, tidak putus. Di mana wanita wanita yang haid tadi perlu mengqadakkannya semula pada hari yang lain. Itu berkaitan dengan puasa. Ada beberapa permasalahan yang dibincangkan oleh fuqaha yang berkaitan dengan puasa ini. Yang pertama, masalah turu al-mani' dan zawal al-mani'. Yang kedua, mandi wajib selepas masuk waktu subuh. Yang ketiga, imsak. Imsak maknanya menahan daripada makan dan minum setelah suci pada siang Ramadan. Maknanya kalau dia haid, dia suci zuhur. Adakah dia perlu menahan diri dia daripada makan atau minum selepas itu?
ataupun bagaimana. Itu kita akan lihat. Dan begitu juga dengan makan ubat, okey, bagi tujuan puasa penuh. Okey. Okey, dalam hal ini kita akan tengoklah satu-satu, okey, di mana isu yang pertama turuk al-mani' dan zawal al-mani'. Turuk maknanya apa? Turuk tu maknanya datang penghalang kepada kewajipan puasa, maknanya datang haid ketika berpuasa. Okey, kita berpuasa, tiba-tiba datang penghalang, iaitu haid ataupun nifas. Okey. Kita dapat beberapa situasi lah. Okey, di sini yang saya boleh utarakan, yang pertamanya sekiranya kita puasa daripada terbit fajar hinggalah maghrib. Okey. Pada pukul 6 masuk subuh. Okey, perlu puasalah. Tetapi sekiranya dia datang haid pada 6:01 pagi. Okey, 6:01 pagi ataupun dia datang haid pada 7:29 malam. Okay, dia dekat kedatangan haid. Maknanya puasanya pada hari itu batal dan dia wajib puasa qada lah. Okey, maknanya sekiranya kedatangan haid itu pada bila-bila masa daripada pukul 6 hingga 7:30, walaupun 1 minit berlalu ataupun 1 minit lagi nak masuk maghrib, tetap batal puasanya dan dia wajib qada. Okey, itu dalam hal turuk al-mani', maknanya datang penghalang. Okey. Yang kedua, okey, yang tadi, okey, satu lagi situasi yang saya boleh sebutkan. Okey, situasi yang kedua, pada 7:29 malam, dia hanya merasa tak selesa dalam perut dia lah. Okey, dan dia tahu perkara itu dia sedang nak datang haid. Okey, pada 7:29. Okey. Dalam hal ini, okey, dan dia cek memang tak ada lah, dia hanya merasa ketidakselesaan dalam perut. Okey, pada 7:29 dan dia masih dikira tidak berhaid. Walaupun dia hanya merasa, sebabnya syaratnya ialah kena keluar daripada, terzahir daripada kemaluan. Okey, kerana darah yang masih terdapat dalam rongga tidak ada hukum baginya. Masih dalam rongga ataupun dalam anggota batin lah. Okey. Haid dihukumkan apabila dia dah keluar, terzahir daripada kemaluan, maka di situ baru kita anggap sebagai sedang berhaid. Okay. Situasi yang ketiga ialah datang darah sekejap. Okey, dalam bila-bila masa ni lah, daripada pukul 6 hingga 7:30 ni datang sekejap lah. Misalnya pada 11 pagi, contohnya datang sekejap dan dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey. Nah, dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, tiba-tiba pada pukul 1 petang berhenti. Okey, dan maknanya puasanya masih sah sebab itu bukan darah haid tapi darah fasad, darah istihadah. Okey, sebab darah haid ialah syaratnya 1 hari 1 malam. Okey, tapi kalau misalnya pukul 11 datang, okey, kemudian dia tak buat apa-apa lagi, tak makan, tak minum, tiba-tiba pukul 1 sudah ni berhenti. Okey, maknanya puasanya masih sah lah sebab itu bukan darah haid tapi darah fasad. Okey. Kemudian zawal al-mani', okey, hilang penghalang. Tadi datang, yang ni hilang. Hilang penghalang kepada kewajipan puasa. Okey, berhenti haid berhenti ketika berpuasa. Okey. Di sini saya akan sebutkan beberapa kondisi. Okey, sekiranya subuh masuk pukul 6 pagi dan dia dapati dia suci pada pukul 5:59 pagi. 1 minit lagi nak. Dan 1 minit itu memberi kesempatan untuk dia berniat. Okey, jadi pada hari itu dia dah wajib puasa. Sekiranya dia tidak puasa maka dia berdosa dan dia wajib qada. Okey, maknanya syaratnya ialah wanita tersebut sempat berniat kerana rukun niat hanya 2. Okey, yang pertama niat. Rukun puasa ada 2 iaitu pertama niat,
Yang kedua, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada subuh hinggalah maghrib. Okey. Walaupun dia kata dia tak sempat lagi mandi wajib. Itu tidak syarat, mandi wajib tidak syarat. Bukan rukun ataupun syarat untuk sah puasa. Okey. Walaupun dia dah suci 5:59, maka dia wajib puasa pada hari tersebut. Okey. Okey, situasi yang kedua ialah pada pukul 6 pagi ni subuh, masuk subuh. Okey. Okey, tapi kalau 6:01 dah suci. Okey, maknanya pada ngam-ngam waktu subuh tu masih ada haid, cuma 6:01 tu dah suci, dah kering, dah tak ada apa-apa. Okey, dia tetap tidak boleh berpuasa pada hari itu kerana semasa masuk waktu subuh dia masih dalam keadaan haid walaupun sekejap. Boleh faham Maknanya pukul 6 tadi dia masih haid, tapi 6:01 dia tengok tak ada. Okey, dia tetap tak boleh puasa kerana dia masih lagi berhaid ketika masuk waktu subuh. Tapi kalau dia suci sebelum masuk waktu subuh, 1 minit lagi nak masuk subuh, dia wajib kerana dia sempat untuk berniat. Kalau 6 pagi tak sempat nak berniat kan, tak sempat nak berniat. Kerana niat itulah rukun untuk puasa. Jadi saya harap para pendengar boleh faham berkenaan dengan ni, turut dengan al-maghrib ni. Okey, sekiranya ada persoalan boleh tanyalah Okey, kemudian isu yang kedua berkaitan dengan puasa ialah mandi wajib selepas masuk waktu subuh. Okey. Selepas masuk waktu subuh baru mandi wajib. Okey, puasanya sah. Okey, bagi wanita yang berhenti haidnya sebelum waktu subuh walaupun dia belum mandi wajib. Kerana tadi saya sebut tadi rukun kerana ada dua, satu niat dengan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, dan kalau kita tengok syarat pun mandi hadas bukan syarat untuk sah puasa. Kerana yang menjadi syarat kepada sah puasa ialah Islam, mumayyiz, berakal, suci daripada haid. Bukannya mandi wajib, dia suci daripada haid. Suci ni maksudnya kering. Mandi wajib itu boleh dilakukan selepas waktu subuh, cuma kita dinasihatkan untuk menyegerakanlah mandi wajib untuk kita sempat sembahyang subuh lah. Kerana perkara ini boleh dikiaskan dengan mandi junub, di mana Rasulullah SAW berada dalam keadaan berjunub ketika terbit fajar, kemudian baginda pun mandi dan berpuasa. Begitu juga dengan haid lah. Itu berkenaan dengan mandi wajib. Isu ketiga, adakah wajib imsak? Imsak ni maknanya menahan diri daripada makan dan minum, tadi yang saya sebut. Bagi yang mereka yang suci ketika siang di hari Ramadan. Pukul 1 tu dah suci, zuhur. Adakah dia perlu menahan diri daripada makan ataupun dia boleh makan lagi walaupun dia kan sedang suci? Jadi di sini hukum perempuan yang suci di pertengahan siang Ramadan adalah tidak wajib baginya untuk imsak, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa kerana tidak wujud sebarang kecuaian yang berpunca daripadanya. Dia bukan maknanya dia tidak puasa pada hari itu bukan kerana dia sengaja tidak puasa, tapi kerana dia kedatangan haid, maknanya tidak ada kecuaian lah, jadi tidak wajib. Namun begitu, mazhab Asy-Syafi'i dan Irsyad Fatwa yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah juga menyebutkan sunatlah bagi perempuan tersebut untuk imsak, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Isu yang terakhir ialah memakan obat untuk menghalang haid dengan tujuan puasa penuh. Boleh tak? Dalam hal ini, mengambil pil penahan haid pada asalnya dibolehkan dengan syarat. Ada dua syarat, asalkan tidak memudaratkan.
Okey, yang kedua mendapat keizinan suami sekiranya wanita itu ada suamilah. Kerana apa perlu mendapatkan keizinan suami? Kerana ianya melibatkan dua perkara. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hal persetubuhan dan hak suami. Sekiranya dia makan ubat itu boleh menghalang dia daripada mengandung, maka dia perlu mendapatkan keizinan suami. Okey. Dan yang kedua, dia melibatkan hal iddah. Okey, bagi wanita yang terlibat dengan kes cerai lah. Di mana apabila wanita yang memakan pil penghalang ni menyebabkan tempoh iddahnya panjang. Okey, menyebabkan suami perlu memberi nafkah dengan tempoh yang lebih panjang sebab suami dia masih perlu memberi nafkah bagi wanita yang masih dalam iddah. Jadi kalau dia makan pil menahan haid, maka tempoh itu menjadi panjang dan suaminya perlu mengeluarkan kos yang lebih tinggi, lebih panjang, lebih lama. Jadi di situ dia perlu meminta keizinan lah untuk memakan pil penahan ini. Okey. Okey, walaupun begitu, walaupun memakan pil penahan ini diharuskan, tetapi makan dengan tujuan puasa penuh adalah afdal, jangan mengambilnya. Kalau kita tak ambil itu lebih afdal. Dan kekal mengikut takdir Allah kepada wanita berdasarkan adalah beberapa dalil yang disebutkan oleh fuqaha contemporary, antaranya Yusuf Qaradawi. Okay, sebaik-baiknya wanita itu mengikut sifat kejadian semula jadinya. Haid adalah sesuatu yang tabi'i dan tidak dapat dielakkan, ia datang daripada Allah. Maknanya kita ikut apa yang ditakdirkan kepada kita. Yang kedua, qada puasa adalah tidak membebankan tidak seperti ibadat-ibadat lain seperti tawaf dan seumpamanya. Okey, tawaf tu dia ada tempoh masa yang terhad. Okey. Jadi di situ lain keadaannya berbanding dengan puasa. Kerana puasa untuk mengqadanya tidak ada had. Kita boleh berpuasa bila-bila masa dalam setahun. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Setakat ini dululah perkara-perkara yang kita bincangkan, iaitu yang berkaitan dengan mushaf, berkaitan dengan masjid dan dengan puasa. Kita akan teruskan dengan perbincangan seterusnya, okey, di mana perkara-perkara yang berkaitan dengan bersetubuh, talak dan sebagainya akan dibincangkan kemudian. Okey, terima kasih kepada Dr. Nur Iman di atas pesyarahan berkaitan dengan permasalahan, antaranya permasalahan berkaitan mushaf. Selama ni kita sering terkeliru. Pegang mushaf ni boleh ke kan? Tu macam doktor sebut sebelum ni, kita kena bezakan mushaf tu apa, terjemahan tu apa. So tak ada masalah lah dari segi tu. So, kemudiannya dari segi masalah baca mushaf tu sendiri. Kemudian okey, satu pegang, bawa mushaf bersama. Bawa mushaf secara direct pun kita tengok juga hukum-hukumnya. Kemudian dari segi permasalahan kita wanita ni dengan masjid. Masuk masjid, duduk berdiam-diam di dalam masjid dengan lagi satu sekadar melintas di ruangan masjid. Dan seterusnya yang terakhirnya adalah permasalahan berkaitan dengan puasa. Puasa dan kat sini kita nampak ada beberapa soalan daripada sidang hadirin kita. Saya baca doktor. Yang pertama, soalan daripada soalannya berbunyi, Ustazah, macam mana pula bagi wanita yang mengalami masalah haid yang tempoh haid yang panjang? Mengikut kebiasaan wanita tersebut lebih 10 hari. Sekiranya pada hari berpuasa tu antara dua waktu dah suci, maka proceed untuk solat dan seterusnya esok berpuasa. Tapi waktu asar esoknya haid tu datang semula. Adakah kira darah fasad atau bagaimana, doktor? Okey, sekejap saya baca semula macam mana. Okey, biasanya dia 10 hari. Dia haid. Antara dua waktu dah suci, maka proses untuk solat dan seterusnya esok berpuasa. Tetapi waktu asar esoknya haid datang semula. Adakah kira darah fasad?
Dua waktu dah suci. Maksudnya dua waktu solat ke ataupun bagaimana? Ke dua hari. Dah hari berpuasa tu. Waktu solat tu. Waktu solat maksudnya Maknanya dia suci dalam lepas sahur tu. Sahur pas sahur maknanya lepas tu misalnya asar tu. hari pertama tu, okey, contohnya dia Zuhur lah. Zuhur lah dia suci. Okey, so Zuhur maknanya dia perlu sembahyang lah. Kalau bab puasa tu dia macam tadi tak perlu, tak wajib untuk imsak kan. Okay, hari tu memang dia kena qada lah pada hari yang pertama tu. Kemudian pada hari kedua tu asar baru dia datang balik. Tetap buat walaupun dia dah start puasa kan, keesokan tu dia dah start puasa, asar tu datang balik, maknanya dia datang dia kedatangan haid semula. Maknanya hari pertama dia memang kena qada, hari kedua pun puasanya batal lah. Maknanya pertama qada, yang kedua pun qada. Cuma solat dia perlu solat lah, dalam waktu suci tu dia perlu solat. Cuma puasanya tu yang pertama tu dah memang dia dianggap tak boleh puasa sebab dia dah suci di siang Ramadan. Tetapi yang hari kedua dia tu, walaupun dia dah start puasa kan, dia start puasa, tiba-tiba tak sangka asar tu datang balik. Puasa dia tetap batal lah pada hari itu dan dia perlu qada. Cumanya dalam keadaan dia suci itu solat perlu dilakukan, cuma dia punya ibadat puasa itulah dianggap terbatal, dianggap tak sah dah pada hari itu. Okay, cuma dia kena qada pada hari-hari lain lah, bukan pada bulan Ramadan. Itu yang saya faham lah berdasarkan daripada soalannya. Dan doktor dikira dia, yang tu kira darah fasad ke? Darah fasad lah kan? Darah fasad, okey, kalau darah fasad ni kena tengok pula. Kalau sebab dia berbeza pendapat mazhab, kalau mazhab Hanafi dia kata kalau suci antara dua waktu tu rasanya haid, suci. Kalau Syafi'i haid. Kan haid. Okey, walaupun begitu dia dianggap haid, maknanya dia kena qada lah pada waktu lain. Okey, terima doktor. Soalan yang pertama, seterusnya soalan yang kedua daripada Dr. Hayyan. Assalamualaikum Ustazah, bolehkah wanita haid membaca Ratib Al-Hadad dan Al-Maksurat kerana ada surah lengkap seperti Al-Fatihah dan 3 kul? Dalam perkara ini ada khilaf. Maknanya ada fuqaha yang kata boleh membaca secara lengkap. Okay. Ada juga yang mengatakan bahawa wanita hanya boleh baca potongan sahaja. Qul huwallahu ahad itu dianggap satu yang lengkap. Jadi kalau nak dibolehkan ialah Allahu ahad. Okey, Allahu ahad tu boleh. Tapi qul huwallahu ahad itu dianggap lengkap. Okay, dalam hal ini ada yang kata tak boleh dan ada yang kata tidak boleh. Tapi untuk kita macam saya bahaskan tadi, okay, kebanyakan fuqaha mengatakan bahawa wanita haram untuk membaca Al-Quran secara lengkap. Maka apabila sampai pada ayat-ayat yang lengkap sebegini, Al-Fatihahnya 3 kul ini, kita baca dalam hati. Untuk kita keluar daripada khilaf tadilah. Okay, kita baca dalam hati. Tapi apabila sampai kepada wirid-wirid lain yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai' dan sebagainya itu, bolehlah secara jahar, maknanya secara terang. Okay. Tapi kalau yang melibatkan ayat Quran yang lengkap, okay, sebolehnya baca dalam hati sebab kita pun dah mahir kan, tidak ada masalah rasanya untuk baca dalam hati ataupun menggunakan lidah tanpa telinga kita mendengarkan bacaan tersebut. Okay. Okay, nampaknya tak ada soalan.
Okay, terima kasih banyak kepada doktor atas jawapan-jawapan yang diberikan untuk sebarang persoalan daripada sidang penonton. Demikian berakhirnya sesi soal jawab tu, maka kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum surai, saya mewakili jawatankuasa program Kuliah Fiqh Wanita ini merakamkan ucapan terima kasih pada penjemputan kita, Dr. Nur Iman dan semua para hadirin-hadirat bersama kita dalam program ini. Dan jutaan terima kasih juga kepada barisan tim teknikal yang terlibat memastikan penganjuran program berjalan dengan jayanya pada hari ini, insya-Allah. Sebelum bersurai, suka saya wawarkan hebahan sedikitlah di Pusat Islam bagi mengimarahkan program-program kerohanian di sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. Kita akan mula Ramadan, satu Ramadan kita pada minggu hadapan. Ahad depan lah kan, 3 April ni. So 2 April malam tu kita boleh pakai kita tarawih dah dan mengikut SOP yang dikeluarkan oleh MAIC, kita pun dah boleh tak ada penjarakan tapi still kena pakai topeng, kena pakai ni lah, jaga SOP betul-betul. Yang kalau bergejala tak boleh pergi masjid. Dan pakat-pakat ni lah kita bersama-sama nanti. Dan juga di sepanjang Ramadan ni, insya-Allah kami di Pusat Islam kami akan mengimarahkan Ramadan kita ini dengan program-program Ihya Ramadan yang mana insya-Allah kita akan ada program-program Ihya Ramadan dan di situ kami mempelawalah tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama hadirin bersama-sama kita pada pagi ini, pada tengah hari ini, insya-Allah untuk sama sumbang sedikitlah, segala untuk program-program kita ini, dan insya-Allah semoga-moga kita akan mendapat pahala berlipat ganda lah. Ramadan ni adalah bulan meraih pahala berganda-ganda. So kita bersama-sama untuk menyumbang tabung Ihya Ramadan yang mana kami di Pusat Islam telah anjurkan sebelum ini. Dan seterusnya kepada semua pelajar-pelajar UMK juga kami juga menjemput adik-adik semua yang layak untuk mengisilah borang permohonan bantuan keuangan zakat yang di situ kami ada listkan beberapa bantuan-bantuan yang insya-Allah boleh membantu sedikit sebanyak pelajar-pelajar yang berada di Universiti Malaysia Kelantan kita. Dan seterusnya dijemput semua untuk sama-sama kita pada esok kami ada program Marhaban Ya Ramadan, program kerjasama dengan pejabat pendaftar UMK untuk kita menyemarakkanlah rasa Ramadan kita untuk kita beroleh Ramadan yang lagi baik daripada tahun lepas, insya-Allah. So sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Kita tangguh program kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.